Assalamualaikum. Selamat pagi semua. One Malaysia kan? One Malaysia zaman Najib lah. Zaman ni dah tak dengar dah One Malaysia ni. Okey, postmortem. Kita tengok video semalam yang kita bercakap tentang pusat tahanan reman, penjara ataupun pusat tahanan mana-mana lah kan. Kita menekankan soal solat Jumaat. Kenapa tak ada? Kan? Tapi kita tengok ada komen-komen netizen ni, dia bagi komen, dia kata, oh dekat dalam penjara ada tempat solat lah apa semua. Nampak tak? Orang cerita pasal solat Jumaat. Solat fardu. Okey, solat fardu ada tempat untuk solat. Boleh solat dalam sel pun boleh, dalam bilik boleh solat. Aku cakap pasal sembahyang Jumaat. Jadi ulasan yang dia orang buat, dia orang kata, oh tahanan-tahanan dikira darurat, dikira hamba, dikira tak bebas. Jadi dia ni mufti telah membuat keputusan tahanan-tahanan ni jika dia ni membawa ancaman keselamatan dan sebagainya, hukum solat Jumaat adalah harus. Aku nak cakap kat sini, darurat ni dia yang darurat ke atau kita yang mendaruratkan dia? Faham tak? Jangan sembang cari alasan lah kalau bab solat ni. Bukan kita kata, oh kalau perlu, aku kata, kalau perlu masjid sediakan tempat untuk orang-orang tahanan ni dibawa untuk solat Jumaat bersama. Fikirkanlah. Kalau idea tu tak berapa canggih, carilah jalan. Kita berusaha mencari jalan untuk solat. Bukan kita mencari alasan untuk tidak solat. Faham ni? Jadi orang Islam, bab Tuhan cari alasan. Tuhan buat engkau tak pakai alasan tau. Tak ada sebab pun dia buat engkau. Engkau ni sentiasa duk cari alasan. Kan? Apa daruratnya banduan tu? Kalau banduan tu kes bunuh, kes yang membawa dia kepada, kalau dia didapati bersalah, hukuman dia adalah mati. Dia mungkin boleh dikategorikan sebagai bahaya, darurat. Sebab kalau dia ni diberi sedikit kelonggaran kebebasan, dia mungkin akan lari. Kan? Sebab apa? Dia lebih penting kalau dia dapat lari, nyawa dia selamat. Dia boleh berfikir macam tu. So ada potensi untuk dia ni tidak diberi kebebasan. Faham? Tapi kalau banduan curi susu kat supermarket, banduan-banduan yang tahanan-tahanan yang nak kena hukum mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan, apa daruratnya? Apa bahayanya? Betul tak? Jadi mereka-mereka ni semua, kenapa tak solat Jumaat? Faham? Boleh buat rumah wakil rakyat, rumah Perdana Menteri sikit punya besar. Pusat tahanan tak boleh buat satu tempat solat ke? Boleh buat lokap pusat sebesar tu, tempat solat untuk 40 orang, 50 orang untuk hari Jumaat. Tak boleh buat? Buatlah satu tempat. Kan? Wartakan tempat tu. Ini khas untuk tahanan sembahyang Jumaat. Kalau bulan Ramadan, ni khas untuk tahanan solat tarawih. Buat dalam pusat tahanan tu. Macam penjara, memang dia ada musola, dia ada tempat solat mengaji apa semua. Tapi banduan reman yang masuk penjara ada pergi ke surau dan musola tu. Tak ada. Duduk dalam sel tu, engkau tahanan sementara reman. Bukan tahanan yang telah dijatuh hukum, tak, reman. Reman mana dia keluar, duduk dalam tu. Faham? Aduh. Kalau nak cerita dalam sel ni, tahanan reman ni, lantai tu berminyak. Minyak apa kau tahu? Minyak badan orang. Ada tak pihak berkuasa, pegawai-pegawai tinggi ataupun ketua-ketua jabatan memikirkan bahawa orang Islam ni, pertama sekali orang Islam ni, dia terkenal. Dia dikenali sebagai Islam ni adalah selamat dan bersih. Islam ni bersih. Orang Islam dia tak makan benda-benda kotor. Dia tak makan benda-benda haram. Dia tak duduk kat tempat-tempat kotor. Ni lah orang Islam. Bersih. Punyalah dia utamakan kebersihan tu sampai kotel dia pun dia potong supaya senang nak jaga, bersih. Tempat solat, tepi tandas lah. Tempat air, bilik air bertakung lah apa semua. Lap lah semua sekali. Solatlah kat tempat-tempat kotor tu. Kenapa negara Malaysia ni tempat sembahyang dibiarkan macam tu? Tengok saja ke ni? Ini tahanan ni sembahyang kat lantai kotor-kotor macam tu. Besok aku nak jawab apa dengan Tuhan ni?
bagi dia orang sembahyang macam tu. Jadi punya banyak orang besar-besar kat atas ni, tak boleh ke sediakan satu tempat untuk semua banduan anak orang Islam ni solat? Masuk dalam tahanan bukanlah sekadar menjalani hukuman, kan? Tarik dia orang tu untuk kembali ke pangkal jalan. Sampai bila nak ikut style British ni? Rumah pasung lah, pusat tahanan lah, apa semua ni yang tak apa-apa ni, kan? So darurat tu kena nilai pakai akal lah. Darurat ke tu? Dia boleh solat, dia banduan kesalahan-kesalahan ringan, bawa dia pergi solat, kan? Masuk, ni tempat solat korang. Sampai masa solat, bawa semua pergi masuk musola, solat. Betul tak? Kalau duduk kat dalam tu nak lari mana? Nak pergi mana? Buat rumah wakil rakyat besar-besar boleh. Buat rumah Perdana Menteri besar-besar boleh. Belanja berbilion-bilion. Buat tempat semayang tak boleh. Aku tak nafikan dalam penjara memang ada tempat solat. Tapi adakah mereka dibawa ke tempat solat? Ke mereka dikurung? Tahanan reman aku tanya. Kalau banduan yang memang dah jatuh hukum, memang nak duduk situ 2-3 tahun, aku percaya memang adalah ruang-ruang dia nak pergi musola solat ni semua pun di bawah kawalan, walaupun duduk dalam tembok setinggi tu. Reman? Tak ada. Aku boleh cakap sebab aku tahu. Lock up. Ada semayang Jumaat tak? Tak ada. Pasal apa? Nanti bawa keluar mereka ni semua lari. Tak salah bawa keluar. Buatlah tempat solat kat dalam tu. Buat tempat solat yang besar. Okey, tahanan-tahanan polis, reman ni apa semua ni, hari Jumaat korang semayang kat sini. Ada khutbah ambil tempat, ada mimbar, ada orang baca khutbah, ada imam. Solat tu penting. Sesebuah negara kalau tak sembah Tuhan, tak solat, tak seharaplah negara tu nak maju. Memang melingkup je lah. Berapa banyak dah sejarah memberitahu orang-orang yang lupa kepada Tuhan, tunggulah bala bencana sampai. Betul. So, pakai akal lah. Tuhan bagi otak suruh pakai, nilaikanlah yang ni darurat ke bukan. Yang ni darurat ke tidak. Semua bantai darurat. Bila sebut kata tahanan-tahanan ni adalah dikira darurat. Hamba yang tidak bebas, tidak merdeka. Semua ambil macam ni. Sampai kan tahanan yang curi susu tin kat 7E yang hukuman dia mungkin nak berjalan sebulan, pun tak payah solat, dia kira darurat. Darurat apa? Darurat ni adalah benda yang kau tak boleh elakkan. Dia tu tak boleh elakkan. Bukan orang yang menyebabkan dia tak boleh elak. Dia darurat ke atau orang mendaruratkan dia? Jadi, untuk bab solat ni, kita cari Tuhan, bukan kita cari alasan. Faham tak? Memang dia fardu kifayah, tapi fardu kan? Yang solat hari Jumaat, solat Zuhur ni perempuan je, lelaki mana ada? Kan? Tapi semua orang ambil kesimpulan mudah. Lepas tu, kita dah sediakan tempat solat. Siapa suruh tak pergi solat? Kat dalam sel pun boleh solat. Siapa suruh tak solat? Tempat kotor-kotor je tu, lepas tu cakap pasal apa tak boleh solat. Betul? Bagi pakai seluar, tak salin-salin. Entah seluar kena air kencing lah, apalah, semua suruh solat. Macam mana orang nak solat? Betul? Tak usah sembang lah. Duduk lokap pakai spender, betul tak? Solat macam mana pakai spender? Tak usah tipu. Dengan aku tak boleh tipu. Aku tahu. Dalam penjara, banduan yang tahanan yang jatuh hukum, okeylah, mungkinlah dia orang ni ada peluang untuk solat lah apa semua. Sebab apa? Dia orang duduk situ lama. Dia orang penduduk tetap. Yang reman, tahu tak reman penjara sekali masuk berapa orang? 100 lebih, 80 orang masuk. Kena tak jamin-jamin kalau reman tu, kalau sebulan lah dia duduk dalam. Tunggu tarikh dia bicara pula. Dia ni apa cerita? Jadi kerajaan kena pilih lah, tahanan ni tahanan berat atau tidak. Tahanan ni tahanan apa. Kena ada classified. Tak boleh lah ambil mudah bantai semua sekali sama je. Tak boleh. Ada tahanan yang dia ni boleh bawa dia pergi solat. Ada tahanan tak boleh bagi ruang untuk dia pergi solat. Bahaya. Macam tu lah. Faham?
So Tok Sadut jerit kat sini, oh mufti dah buat keputusan lah, apalah jawatan kuasa lah, apa semua. Persoalannya aku timbulkan kat sini, kenapa anak orang Islam duduk dalam tahanan tak diberi ruang untuk solat? Faham? Kalau dah kena kurung tu nak solat Jumaat macam mana? Jadi, atas faktor keselamatan, sediakan tempat solat kat dalam sel yang satu ruang yang luas. Kalau dalam penjara, boleh ada satu ruang tahanan reman yang mana disediakan tempat dalam dewan. Dan tahanan-tahanan orang Islam dengan Cina, India, asingkanlah. Kau campurkan dia semua sekali macam tu, macam mana dia nak solat? Betul tak? Mana yang ni, tanya dia, kau solat ke tak? Solat. Okey, satu sel, campur budak-budak Melayu apa semua, anak orang Islam, campur lah. Ini pun nak tunggu jebat fikir. Bab solat jangan cari alasan, cari jalan macam mana nak solat. Ya, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.